بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الجنة. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rahmat-Mu, segala pintu-pintu kebaikan, keberkatan dan kenikmatan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rezeki-Mu yang halal, segala pintu-pintu kesihatan dan keselamatan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu ilmu yang bermanfaat, segala pintu-pintu syurga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, para hadirin yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat-Nya, kurniaan-Nya, pemberian-Nya yang maha luas, dapat sama-sama sekali lagi kita bertemu pada malam ini setelah bercuti. Dan seperti biasa para hadirin, kita mulakan pengajian kita dengan baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati segala ilmu yang kita pelajari, diberikan kita kesihatan, keselamatan, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan tidak lupa juga kita hadiahkan pahalanya kepada junjungan tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum keluarganya, sahabat-sahabatnya, para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, kepada para ulama, guru-guru kita, kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, dan kepada kita yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama-sama orang-orang yang saleh dan dikurniakan kepada kita Jannatul Firdausil A'la insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ini, tuan-tuan, kita sambung tajuk baru dengan amalan-amalan yang insyaAllah boleh menyelamatkan kita daripada azab neraka dan dimudahkan insyaAllah kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala yang penuh kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam ini kita akan membicarakan satu tajuk baru, muka surat 237, hadis 88. Siapa-siapa yang ada buku muka surat 237, hadis 88, paragraf yang terakhir ni, iaitu lakukan amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Habul amal, tuan-tuan. Jadi sebelum saya baca seterusnya ni, minggu lepas atau dua minggu sebelum ini kita telah membicarakan sifat-sifat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan orang yang memiliki 4 sifat, diharamkan ke atasnya api neraka, iaitu sifat qaribun, layyinun, hayyinun, sahlun. Qarib iaitu yang disenangi oleh masyarakat, hayyinun yang merendah diri, layyinun orang yang lembut budi pekerti, sahlun orang yang mudah urusannya. Jadi Rasulullah SAW memberi jaminan orang yang memiliki sifat yang mulia ini, 4 sifat ini, akan dijauhkan daripada azab neraka. Dan kita dah bincang agak panjang tajuk ini. Jadi malam ini pula kita masuk tajuk baru berkenaan
cuba kita lakukan amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dimudahkan kita masuk ke syurga. Jadi sebenarnya banyak amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebut secara lafaznya. Jadi saya sebut disukai itu oleh Allah Taala secara lafaz itu disebut itu ahabbul a'mal ila Allah. Perkara-perkara yang dicintai, amat disukai oleh Allah Taala, amalan sekian-sekian. Sebenarnya banyak. Cuma saya sebut dalam buku ni hanya 4 saja sebab takut yang tajuk-tajuk lain tu dah mungkin tajuk yang agak jauh daripada tajuk amalan menjauhkan ataupun amalan dijauhkan daripada azab neraka. Jadi malam ini kita membicarakan setajuk berkenaan sifat al-hilm ataupun al-halim. Mungkin ada ikhwah kita, saudara-saudara yang nama Abdul Halim. Jadi kita nak bicarakan apa makna halim ataupun al-hilm. Sebab selalunya mak bapak kita letakkan nama untuk anak-anaknya, dia mengharapkan anaknya itu bersifat macam itu. Selalunya. Macam nama saya tuan-tuan, kita sebut sikitlah berkenaan al-hilm, al-halim, sifat yang disukai oleh Allah Ta'ala. Jadi macam nama saya tuan-tuan, nama saya ni Ahmad. Kalau saya duduk negeri Arab, Ahmad ni okey sikit, Ahmad nama sedap. Ya Ahmad. Cuma Haris ni bahasa Arab ni kalau diterjemah bahasa Melayu, maknanya penjaga. Dia kalau ha, alif, ra, sin itu penjaga. Kalau ha, alif, ra, sa itu orang yang membaja tanah, yang kerja-kerja tanah, tanam-tanaman itu panggil al-harith. Sa kan dengan sa. Tapi kalau haris ni sin dengan sin kan, haris. Orang Arab ni kalau dengar haris ni dia agak pelik sikit pasal nama penjaga. Jadi kawan-kawan daripada orang Timur Tengah ni kalau panggil dia dengar nama saya Haris, ada yang suka, ada yang kadang-kadang dia main-mainkan sikit nama sebab nama penjaga macam security lah. Security kan penjaga, jaga guard, security guard dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, satu perkara yang amat menarik iaitu seorang ulama terkenal daripada Syria. Saya tak tahu mungkin dia masih hidup atau tidak, memandangkan sekarang perang di Syria. Jadi saya belajar dengan beliau, dia tanya nama saya siapa? Ahmad Haris. Masya Allah. Dia kata, bapak kamu ni mungkin nakkan kebaikan untuk kamu. Saya pun terperanjat. Dia cakap Arab itulah. Mungkin bapak kamu ni yatafa'al, inginkan kebaikan untuk kamu sesuatu perkara yang mungkin kita tak tahu. Sebab Haris ni penjaga. Kalau di Mesir tu Harisul Marmar panggil goalkeeper. Dia budak-budak suka main-main dengan nama. Tapi orang alim lain pula. Dia faham mungkin mak bapak kita namakan tu kerana ada di sebalik tersurat tersirat. Jadi dia sebut hadis. Itu hadis sampai sekarang saya hafal, hadis yang sahih. Nabi SAW menyebut rahimallah Haris al-Haras. Hadis sahih. Allah merahmati Haris al-Haras. Allah merahmati penjaga al-Haras. Al-Haras ni maknanya tempat di mana satu kumpulan orang-orang yang mujahidin yang boleh berperang fisabilillah. Nanti waktu malam ni masing-masing kan ada grup-grup nak tidur kan. Mungkin ini grup ni 12 orang, 24 orang, ni 12 orang, 24 orang, masing-masing tidur. Nanti setiap malam tu ada 2 orang yang jaga grup ni. Lepas 2 jam, 3 jam, 2 orang ni tidur balik, 2 orang lain bangun, jaga balik. Dia panggil Al-Haras, grup orang yang pergi berjihad ke jalan Allah yang betul-betul jihad. Kumpulan 12 orang, 24 orang. Jadi Allah merahmati orang yang jaga ni, kumpulan 12 orang, 24 orang yang pergi berjihad. Tengok orang alim punya faham bahasa Arab. Harisan Haras. Kena dengan saya kawan-kawan, budak Singapura pula lagi kawan-kawan. Dia panggil saya Haris Marmar. Haris Marmar ni makna goalkeeper Mesir. Goalkeeper main bola Mesir ni, Haris Marmar.
Jadi tuan-tuan, siapa yang nama Abdul Halim, Al-Hilm dan sebagainya, ini selalunya lah ibu kita inginkan anak kita ni bersifat hilm. Ini kita nak bincangkan pada malam ini, sebab sifat al-hilm ini amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna hilm? Inilah kita nak bincangkan pada malam. Baik, muka surat 237, hadis 88. Lakukan amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teruskan bacaan di sini. Melakukan perkara yang amat disukai oleh Allah Ta'ala tentunya akan membuat anda mendapat keridaan-Nya, dan pastinya memudahkan anda pula untuk ke syurga. Amalan-amalan yang disukai oleh Allah Ta'ala adalah terlalu banyak, dan mengumpulkannya di sini pula mungkin agak terlalu panjang. Penulis akan cuba mengumpulkan amalan-amalan ini apa yang perlu sahaja sesuai dengan tajuk buku ini, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan bicarakan ni 4 perkara. Kalau tak sempat malam ini, sambung minggu depan. Cuba kita lakukan, sebabnya tuan-tuan, kalau kita dapat melakukan perkara-perkara yang dicintai, disukai oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita mengharapkan, mudah-mudahan sampai kepada peringkat Allah mencintai kita. Ini hebat. Sebab kalau kita sampai peringkat kepada darjat Allah mencintai kita, ada hadis menyebut, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril." Jika sekiranya Allah Ta'ala mencintai hamba-Nya, akan dipanggil malaikat Jibril, "Wahai Jibril, inni uhibba." Ini uhibbu. Sesungguhnya aku mencintai orang ini, fa'ahibba, maka engkau hendaklah mencintai orang ini. Dan malaikat Jibril pula selepas itu akan memberitahu kepada para malaikat, semuanya memberitahu bahawa, ya, wahai para malaikat, Allah Ta'ala mencintai orang ini, hendaklah kamu semua mencintai orang. Ada bunyi macam ni. Mudah-mudahan tak lihat. Tak, saya pelan-pelan sikit cakap. Jadi orang yang telah mendapat darjat kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan menjadi orang yang mulia di kalangan penduduk di langit, walaupun kita tak terkenal di kalangan penduduk di bumi. Sebab ada orang ni, dia rasa dia tak terkenal, dia tidak dipandang orang. Jadi dia rasa macam, kalau aku ni tak ada nilai, apa dan sebagainya. Tapi sedangkan kalau dia beribadah, dia dicintai oleh Allah Ta'ala, dia terkenal di kalangan penduduk di langit, dan di kalangan malaikat Jibril sendiri, mereka memuliakan orang. Saya kasih contoh, tuan-tuan. Nabi SAW menyebut, ada seorang laki-laki Ash'as Aghbar, seorang laki-laki yang kusut masai, dipandang hina, tak dipandang masyarakat. Madfu'un bil abwab, kalau dia pergi pintu rumah orang pun akan dihalau orang tu sebab dipandang hina. Walakin, tetapi, idza aqsama 'ala Allahi la abarra, kalau sekiranya dia berdoa, dia bersumpah kepada Allah, Allah Ta'ala akan kabulkan doanya. Maknanya dia orang hina di dunia, dipandang sebelah mata ataupun tak dipandang langsung, tapi dia di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dimuliakan, terkenal di sana. Sebab tu orang-orang yang kita lihat, orang-orang miskin, tak sedekah, kita jangan herdik sana, herdik sini, takut dia susah tu bukan kerana dia minta, mungkin ada masalah yang dia tak dapat elakkan. Jadi kita nak bagi cara yang baik, kalau tak nak kasih pun dengan cara yang baik. Ini kelebihan orang yang di mana Allah Ta'ala mencintai hamba-Nya, diseru kepada sekalian para malaikat. Kemudian antara kelebihan orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala ini ialah yaitu wala yazal 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibba. Orang yang rajin mengamalkan amalan-amalan yang sunat, ibadah-ibadah yang sunat, akhlak-akhlak yang mulia, yang baik-baik,
Dia berterusan mengamalkan amalan tersebut sehinggalah Allah mencintai. Sehingga Allah mencintainya. Dan jika orang itu dicintai oleh Allah Ta'ala, maka kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha. Maka aku ni akan menjadi telinganya, pendengarannya yang dia boleh mendengar. Itu dipanggil sebagai karamah ataupun wali Allah. Maknanya dia boleh mendengar benda-benda yang orang lain tak boleh dengar. Dia boleh melihat pandangan yang orang lain tak nampak. Dan kalau dia minta apa-apa hajat pun dengan serta-merta diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan boleh dengar ya? Ada sikit pelan-pelan. Saya cakap sedap dia terus, yang mendengar tu yang fokus. Jadi ini yang kita nak bincangkan di sini. Kita lakukan perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita nanti satu hari akan dicintai oleh Allah Ta'ala dan menjadi terkenal di kalangan penduduk di langit, dan mudah-mudahan kita mendapat karamah, kelebihan yang mudah-mudahan kita pun kalau dapat ni jangan tunjuk-tunjuk orang ya. Memang ada kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang dicintai oleh. Kita kadang-kadang nampak benda-benda yang orang lain tak nampak. Dan satu lagi kelebihannya ialah dia boleh buat benda-benda yang orang lain tak boleh buat. Ini wali Allah. Saya kasih contoh dalam Al-Quran menyebut di mana apabila Nabi Sulaiman AS nakkan puteri Balqis di Yaman. Nabi Sulaiman ini berada di Palestin. Dia nakkan puteri Balqis, permaisuri Balqis di Yaman beriman sebab dia menyembah matahari. Jadi Nabi Sulaiman AS bertanya kepada pembesar-pembesarnya, termasuk orang ni jin-jinnya, orang-orang saleh, siapa yang boleh membawa istana Balqis di Yaman ke Palestin? Tuan-tuan, daripada Yaman ke Palestin bukan disuruh bawa puteri Balqis tu, tidak, tapi istana Balqis. Kalau disuruh bawa Masjid Kasim daripada Singapura ke Kelantan, Masjid Kasim masih kecil lagi. Tapi ini istana, tuan-tuan, besar ni Balqis ni istana. Ya ayyuhal malak ayyukum ya'tini bi'arsyiha. Wahai pembesar-pembesar, siapa yang boleh membawa istana Balqis ni daripada Yaman ke Palestin sebelum ni puteri Balqis ni beriman. Siapa yang boleh bawa ke istana? Siapa boleh? Jemaah-jemaah Masjid Kasim boleh. Masjid Kasim dibawa pergi ke Kelantan contohnya, atau bawa pergi ke Mekah. Siapa yang boleh hari ini? Istana. Jadi Allah Ta'ala menyebut dalam surah itu, qala ifritun minal jin, berkatalah ifrit daripada jin. Ifrit berkata, saya boleh bawakan ini istana Balqis daripada Yaman ke Palestin sebelum Tuan hamba bangun daripada kerusi Tuan hamba. Sekarang saya duduk ni. Sebelum saya bangun, istana dah ada ke depan. Ifrit, tuan-tuan. Ifrit ni, kalau saya baca setengah-setengah tafsiran, dia kata, kenapa Allah Ta'ala menyebut Ifritun minal jin? Sebut sajalah, waqala al-jin, dan telah berkata seorang daripada jin. Dah cukup. Tapi kenapa dikhususkan waqala ifritun minal jin? Kenapa dikhususkan nama Ifrit? Ada yang mengatakan kerana nak tunjukkan bagaimana kekuasaan Nabi Sulaiman AS, sehingga makhluk Ifrit ni katanya antara makhluk jin yang degil. Ifrit ni antara makhluk jin yang degil lah. Kalau istilah manusia ni, kalau kita panggil samsing lah sikit-sikit. Saya cakap pun serap juga. Nanti makhluk ni takut ada kat sini. Jadi ini tafsiran para ulama. Jadi nak tunjukkan, sehinggakan kerajaan Nabi Sulaiman, makhluk jin, satu hal. Ini makhluk yang degil daripada jin pun
taat kepada Nabi Sulaiman. Mana kekuasaan Nabi Sulaiman cukup hebat. Jadi efek janji dia boleh bawa tu sebelum Nabi Sulaiman bangun. Siapa ada kuasa macam ini? Hebat. Tapi heran, selepas itu ayat menyebut وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ, dan berkata orang yang ada padanya ilmu Alkitab. Ditafsirkan Alkitab ni kitab Taurat Nabi Musa AS. Dia ada satu ilmu yang luar biasa daripada kitab Taurat yang orang lain tak ada. Dia berkata, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya boleh bawa ke istana yang sehebat-hebat sebelum mengelik mata Nabi Sulaiman. Belum. Mana saya dah ada. Subhanallah, ni orang saleh. Dan Allah Ta'ala tak menyebut pula siapa orang ni. Tapi yang jin tu Allah Ta'ala sebut ifrit. Yang jin Allah Ta'ala sebut ifrit minal jin. Tapi orang saleh Allah Ta'ala tak sebut siapa nama. Jadi ulama tafsir mengatakan dia namanya sekian nasib. Allah Alam, kita pun tidak tahu. Tapi yang penting di sini ialah, itulah saya kaitkan dengan tajuk kita. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia boleh buat benda pelik-pelik yang tak terbayang, tak tergambar gitu. Bayangkan macam mana istana sebesar-besar istana tu. Belum bergerak mata Nabi Sulaiman, dah ada kat depan. Istana tu di depan mata Nabi Sulaiman AS. Ini. Jadi kita nak bincangkan pada malam ini, mudah-mudahan bukanlah kita nak jadi orang yang ada karamah, bukanlah kita nak boleh angkat Singapura pergi tempat lain, tidak. Ini kan masalah pula nanti. Nanti saya ajar ajaran bukan, Pak. Tapi nak terangkan di sini, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia memiliki satu perkara-perkara yang luar biasa yang kita susah nak faham. Jadi kita bincangkan pada malam ini antara amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pertama saya teruskan bacaan di sini. Yang pertama, muka surat 238. Pertama, sifat al-hilmu dan sifat tenang. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Asyaj Abdul Qais radhiyallahu anhu, inna fika khaslataini yuhibbuhuma Allah, al-hilmu wal ana. Artinya sesungguhnya pada diri kamu ada dua sifat yang amat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang sekali lagi. Sesungguhnya pada diri kamu ada dua sifat yang amat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu sifat hilmu, bersabar ketika marah, dan sifat tenang, iaitu tidak kukuh. Al-hilmu wal ana, halim dan tenang. Jadi Rasulullah SAW mendapat wahyu, tentunya diberitahu bahawa Asyaj Abdul Qais ni memiliki dua sifat yang Allah Ta'ala amat senang dengan sifat. Jadi diberitahu kepada Asyaj Abdul Qais, tuan-tuan, kalau sekiranya kita hidup pada zaman Rasulullah SAW, contohnya wahyu masih turun, tiba-tiba datang Nabi kepada kita, wahai fulan-fulan, wahai tuan, sesungguhnya Allah amat menyukai sifat kamu sekian-sekian. Apa perasaan kita? Datang Nabi, wahai fulan-fulan, Allah amat menyukai dua sifat yang ada pada kamu. Apa perasaan kita? Masya Allah. Tentunya kita akan menitiskan air mata. Subhanallah, tak sangka ada perbuatan yang kita lakukan selama ini amat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang memudahkan insya-Allah kita masuk ke syurga. Macam ini satu kisah menarik berkenaan perbuatan sahabat Nabi yang agak pelik-pelik. Tuan-tuan, pelik-pelik. Lalu turun wahyu memberitahu kepada Rasulullah bahawa Allah Ta'ala bangga dengan perbuatan tersebut. Jadi sahabat tu macam merasa Masya Allah, dihargai, Allah Ta'ala muliakan dia kerana
perbuatan tersebut. Contohnya, ada satu kisah menarik di mana seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ana majhud. Lebih kuranglah hadisnya. Maknanya saya ni dalam keadaan susah, lapar, tak ada makan. Zaman Rasulullah hidup susah. Jadi Rasulullah kata, baiklah, saya tanya isteri saya, ada makanan ke tidak? Rasulullah seorang ketua negara. Tuan-tuan, sekarang dia ketua negara, tak payah cakap lah, rumahnya, keretanya, hartanya, makan special je. Rasulullah seorang ketua negara, seorang Nabi dan Rasul, seorang yang amat dimuliakan Allah, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikasihi oleh para sahabat. Tanya Sayyidina Aisyah, wahai Aisyah, ada tak makanan untuk tamu kita? Dia susah. Sayyidina Aisyah kata, ya Rasulullah, rumah kita cuma ada air. Kita kalau ada isteri macam ini, alhamdulillah, syukur, sabar dengan suami, air di rumah. Tanya pula isteri yang lain, semua kata ada air. Macam mana tuan-tuan, seorang yang amat dimuliakan oleh Allah SWT, makanan kan? Jadi akhirnya tanya kepada sahabat-sahabat, siapa yang boleh muliakan sahabat kita ni yang dalam kelaparan? Sahabat-sahabat lain semua. Kehidupan di Madinah tuan-tuan memang susah sebab sekatan penduduk Mekah, orang-orang kafir Quraisy, mereka membuat sekatan ini bisnes pun tak boleh bergerak dan sebagainya. Makanan pun ada masa susah nak masuk. Jadi ada satu sahabat kata, baiklah ya Rasulullah, saya akan ambil dia sebagai tetamu saya untuk beri makan. Sahabat ini pun balik. Sahabat. Jadi sampai ke rumah, dia tanya kepada isteri dia, ada tak makanan ke apa, ada tamu, abang ada bawa tamu. Jadi Rasulullah kata, apa isteri kata? Tak ada makanan melainkan untuk anak kita yang nak makan malam. Anak nak makan malam, itu saya tinggal. Jadi akhirnya sahabat kata, baiklah, ini tetamu yang kita ambil daripada Rasulullah, sebagai tetamu Rasulullah ni. Jadi kita buat gini sajalah. Ni orang ni sekali nak datang, kita dekat luar, kita nak bagi. Kita gelap ke rumah. Ini saya nak terangkan bagaimana lepas kisah ni, Allah Ta'ala ta'ajub, maknanya berbanggalah, lebih kurang nak tafsir, berbangga dengan keluarga ni. Jadi dia gelap ke rumah, baik, ni makanan ni yang untuk anak-anak ni, patut kasih anak makan. Tak, disuruh isterinya bermain-main dengan anak-anaknya, dia sampai dia tidur. Bermain-main, budak-budak tidur senyap dah. Akhirnya makanan untuk budak lagi macam mana? Jadi datanglah tamu ni. Jadi caranya dia nak nampakkan yang makanan sebenarnya tak ada, tapi khusus untuk dia saja. Mak bapak dia pun tak ada makanan. Jadi disiapkan pinggan semua, apa dia punya tempat makan. Ada seolah-olah macam mak bapak dia tengah makan. Jadi bila datang ke rumah tu, sampai, jadi disuruh isterinya senyap-senyap matikan dia punya siraj, dia punya macam cahaya lampu lah. Gelap, seolah macam blackout, macam rosak lah dia punya lampu. Jadi tamu tengok suami isteri ni tengah makan, padahal tak makan. Hanya makanan yang ada untuk tetamu. Jadi dia tengok tengah makan, disuruh disilakan duduk untuk makan. Memang ada makanan untuk tamu, untuk mak bapak yang tak makan. Makan-makan. Jadi disuruh terangkan balik, diterangkan, gelap balik. Ini supaya tidak dinampakkan kepada tamu sebenarnya tak ada makanan. Hanya ada makanan untuk dia. Jadi suami isteri ni action saja lah. Jadi dalam kegelapan, kadang-kadang terang, kegelapan, tamu itu makan, dah habis, akhirnya diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah berkata bahawa Allah Subhanahu wa taala merasa takjub. Maknanya Allah berbanggalah dengan perbuatan. Pelik ke kan? Makanan dah tak ada untuk anak. Tapi kerana nak memuliakan tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanan anak pun diberi pada, contohnya Nestum lah, itu yang ada beri. Mak bapak pun tak ada. Ini kemuliaan orang yang
memuliakan para tetamu. Jadi inilah sedikit contoh ni Asyash Abdul Qais, yang mana Rasulullah SAW memberikan khabar gembira kepada dia bahawa kamu ada memiliki dua sifat yang mana Allah amat menyukainya, al-hilm wal-anah, iaitu orang yang hilm ni sifat yang lebih tinggi daripada sabar. Sabar ni dia sabar, tapi al-hilm dia sabar dan pemaaf dan mendoakan kebaikan. Nanti insyaAllah saya terangkan di sini. Jadi tuan-tuan yang memiliki ataupun ada nama Abdul Halim, mudah-mudahan cubalah, nanti insyaAllah kita bincangkan di sini, cubalah dapat memiliki bukan saja nama Abdul Halim, tapi sifat Al-Hilm, Al-Halim. Baik, saya teruskan tafsiran Al-Hilm di sini ya. Sifat Al-Hilmu ialah dapat mengawal diri dan bersabar ketika marah yang meluap. Ia adalah sifat yang lebih hebat dari sifat sabar. Adapun sifat tenang yang dimaksudkan di sini ialah tenang dalam menghadapi berbagai karinah dan perangai buruk manusia dan tidak cepat bertindak sehingga membuatnya menyesal kemudian hari. Kedua-dua sifat ini adalah berkait rapat antara satu dengan lain. Jadi Al-Halim dengan sifat Al-Anah, tenang, dia mesti bersama. Sebab Al-Hilm dia sabar dan tenang, Al-Anah pun tenang. Tenang ni maksudnya kalau orang punya karinah ni, masalah manusia punya perangai macam-macam. Kadang-kadang dengan kata-kata kotornya, perangai jahatnya, tapi kita tetap menghadapi perangai manusia dengan tenang. Kita ambil contoh orang bawa kereta sekarang. Kita bawa kereta pun kadang-kadang hot juga ni. Tengah bawa kereta bagus-bagus, tiba-tiba semua. Selalunya kadang-kadang taksi. Malah sampai driver taksi. Tapi sekarang driver taksi banyak daripada China lah. Dia main masuk semua berhenti kan depan. Kita pun terpanjat. Kalau tak ada sifat anak, tenang sabar. Habislah. Kita turun, silap-silap, kita pun marah, caci maki orang sebagainya. Saya pernah juga tengok sekali tengah bawa kereta. Itu tempat tu memang paling laju tu 90. Saya dah bawa nak dekat 100 lah. Satu kereta bukan main laju, zoom. Kereta biasa. Dah lah laju dia, masuk terus. Jadi kita kadang-kadang kena sangka baik. Mungkin orang ni, isteri yang kat dalam sedang nak pergi hospital, nak melahirkan, mungkin ni. Jadi kita kena sangka baik. Kalau nak marah, susah. Jadi apa beza antara sifat sabar dengan Al-Hilm? Sabar ni kan, dia ada peringkat. Kita nak peringkat lagi tinggi daripada sabar, iaitu Al-Hilm. Sabar ni peringkat yang biasa-biasa, yang rendah ni, ialah orang yang dia tak membalas kejahatan orang, tapi dia susah nak maafkan. Contohnya kalau jiran dia caci maki dia, contohnya kawan-kawan dia tak balas balik dengan caci maki, tapi dia akan menyimpan geram dia tu, simpan, dia tak akan maafkan. Ini sabar yang dia tak balas kejahatan, tapi dia tak memaafkan. Sabar yang tinggi sikit, dia tak membalas kejahatan dengan kejahatan dan dia boleh maafkan. Itu pun kadang-kadang membeku juga, marah dengan orang dan sebagainya. Sudahlah, contohnya, sudahlah, lupakanlah ni, jiran cakap. Jadi orang kadang dah tengah hot. Saya maafkan, tapi saya tak akan lupakan. Contohnya. Lagi tinggi lagi tuan-tuan, ialah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan dia boleh memaafkan, dan dia boleh mendoakan kebaikan. Ini sifat sabar yang tinggi yang sudah sampai peringkat Al-Halim. Dia boleh memaafkan, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan dia boleh mendoakan lagi orang tu kebaikan. Ini sudah sampai peringkat Al-Hilm. Dan Al-Hilm ni, Al-Halim pula, dia ada peringkat lagi tinggi. Peringkat yang paling tinggi Al-Halim ni pula ialah dia tak balas kejahatan dengan kejahatan, dia boleh maafkan, dia boleh lupakan, dia
Dia doakan kebaikan dan dia balas kejahatan pula dengan kebaikan, dan dia membuat kebaikan pada orang tadi. Macam tuan-tuan, boleh buat. Ini Al-Halim. Al-Hilm, peringkat yang paling tinggi. Ini akan kita bincang. Saya kasih contoh lah yang paling mudah untuk kita faham. Al-Hilm, Al-Halim yang sifat yang paling tinggi ni, iaitu saya kasih contoh paling banyak, yang paling sesuai ialah sifat Rasulullah SAW. Sebab nak cari orang lain susah nak jumpa. Kita tahu bagaimana sewaktu permulaan dakwah bagi kita. Nabi sebelum dakwah, sebelum memperkenalkan dakwah Islamnya, masyarakat Arab sayang Nabi. Masyarakat Arab Quraisy puji Nabi. Tapi setelah bermulanya dakwah Nabi, mulalah mereka membenci dan sebagainya. Sehingga kan ada jirannya yang kata bukan jiran, ada yang rumah tak jauh daripada rumah Nabi. Ada seorang tua tuan-tuan. Dia orangnya baik dengan Rasulullah. Tapi apabila Nabi mula berdakwah, apa orang tua ni kata? Setiap kali riwayat sebut, setiap kali Nabi lalu rumah orang tua, apa orang tua tu buat? Diludahnya Nabi SAW. Saya dengar cerita, katanya riwayat bukan kata ludah biasa, ludah dengan kahak sekali. Setiap kali Nabi. Dan ada masa pula orang tua ni dia akan taruh najis-najis, benda kotor-kotor, bau busuk di depan rumah Rasulullah SAW. Maknanya tak berhenti-henti dia kacau Nabi SAW. Kalau kita dah panggil polis lah. Kalau kita dah panggil polis, sedap-sedap telefon member, pukul orang tua mati orang tua. Tapi Rasulullah tahu mereka benci Nabi bukan kerana akhlak Nabi, tapi benci Nabi kerana apa? Kerana dakwah Rasulullah SAW. Jadi satu ketika, bayangkan sifat Al-Halim, Al-Hilm Nabi SAW. Satu ketika, dilihat dia rumah Nabi ni bersih. Mana? Selalu ada najis, ada kotor-kotor, sampah-sampah. Dan dia tengok orang tua ni pun dah tak kelihatan. Selalu kalau Nabi lalu, dia mudahlah, dicaci dan ini Nabi tu ziarah. Subhanallah kan. Nabi sedang ketuk pintu. Ketuk. Jadi orang tua dekat dalam panggil. Sebab zaman dulu punya rumah ni bukan zaman sekarang ni. Wah, main lagi dengan batunya, dengan rumahnya, dengan pintu. Rumah zaman dulu ni biasa-biasa rumah. Kalau ketuk itu dengarlah satu rumah. Jadi ketuk, orang tua dekat dalam, jemput masuk. Nabi masuk. Orang tua tu peranjat. Kata, wahai Muhammad, aku dah sakit, dah uzur, dah nak nazak, dah nak mati. Kalau kau datang kepada aku hari ini ni, kerana nak membalas dendam, terpulanglah, kalau aku buatlah. Aku pun dah uzur, dah tak berdaya. Sampai begitu sekali. Wahai Muhammad, nak balas dendam, aku dah tak bermain. Rasulullah kata apa? Saya kebelakangan ni dah lama tak nampak. Kalau istilah bahasa kita pakcik lah, saya dah lama tak nampak pakcik. Selalu kalau saya lalu rumah pakcik nampak juga. Kalau kat rumah tu kadang-kadang ada juga benda-benda kat depan. Tapi saya tak nampak, saya tempat ada masalah. Rasulullah memang, kalau kita baca sejarah Nabi SAW, tuan-tuan, kadang-kadang saya baca pun, kadang-kadang boleh tersebab dan macam nak nangis. Sebab Nabi jarang sebut kejahatan musuh dia. Nabi tak pernah sebut pun kejahatan musuh. Siapa musuh-musuh Nabi SAW? Mereka nak masuk Islam, mereka didakwah. Sampai mereka mengalah pun, Nabi tak sebut kejahatan mereka. Mereka nak masuk Islam. Jadi kejahatan orang tua ni, Nabi tak sebut pun. Saya datang, wahai pakcik, hanya nak ziarah sebab dah belakangan ni tak kelihatan lagi. Sebab tu saya balik rumah, pakcik dah tak nampak. Jadi saya nak ziarah, mungkin pakcik sakit dan sebagainya. Jadi saya nak ambil berat lah. Masya Allah. Orang yang tak habis-habis menyusahkan Rasulullah, meludah Nabi, membuat kacau pun, Nabi layan dengan sebaik-baik Al-Hilm ya. Boleh memaafkan, tuan-tuan, boleh melupakan, apa lagi? Inilah mendoakan dan
menukar kejahatan dengan kebaikan. Berlaku ihsan lagi kepada orang yang jahat. Akhirnya pakcik itu menangis. Menangis dan dia kata, saya menangis ni sebab kamu ni yang saya selalu hina, caci, tak berhenti-henti saya lakukan keburukan kepada kamu, wahai Muhammad. Kamu tetap boleh melakukan kepada saya pada hari ini, melakukan kebaikan. Sedangkan saya ada anak, saya dah tua, jarang tengok saya, tak pedulikan hidup saya. Inilah saya nak terangkan di sini bagaimana sifat orang yang sabar. Sabar saja, dia tak balas kejahatan dengan kejahatan. Jadi itu sabar biasa. Sabar yang lagi tinggi lagi, dia boleh memaafkan lagi. Sabar yang lagi tinggi, dia boleh mendoakan kebaikan untuk orang. Dan yang paling hebat Al-Halim tadi, dia berlaku ihsan pula kepada musuh dan berlaku baik kepada musuh. Sebab tu saya ada lihat satu orang Afrika di Amerika, dia tinggal di Amerika. Dia masuk Islam, tuan-tuan. Dia kata, saya masuk Islam ketika waktu di mana, kita tahu waktu di Denmark dulu kan ada orang draw, lukis, menghina Nabi SAW. Jadi orang Afrika ni di Amerika. Saya tak nak sebut Negro, sebab Negro ni maknanya hamba. Tuan-tuan kalau pergi London, pergi Amerika, jangan kalau ternampak orang-orang Afrika ni, jangan sebut, ni orang Negro, jangan, marah dia. Sebab Niga ni hamba api. Pakcik saya waktu di sana pun tegur saya, jangan sebut depan Negro, marah dia. Dia sebut dengan dia tak apa, kita tak boleh. Jadi saya lebih suka sebut orang Afrika, sebab mereka asalnya hamba. Jadi dia mengaku dia masuk Islam. Mula-mula tu kerana dia heran, kenapa orang-orang Denmark ni benci sangat dengan Muhammad ni, siapa Muhammad ni? Sampai kecoh satu dunia, orang-orang Islam, negara Islam semua bakar sana bakar sini, bendera dibakar. Jadi dia mula tertarik nak tahu siapa Muhammad. Dia pergi baca sejarah Rasulullah SAW. Dengan membaca sejarah Nabi SAW, akhlak baginda yang saya terangkan macam tadi, kemuliaan adab Rasulullah, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, pemaaf, berlaku ihsan kepada musuh, tuan-tuan. Tak pernah pula menyebut kejahatan musuh depan dia. Macam pakcik tu. Akhirnya orang Afrika ni, dia mengaku dia masuk Islam kerana baca akhlak sejarah Rasulullah SAW. Sekarang banyak di Europe, saya perhatikan. Malahan ramalan negara Perancis mengatakan dalam 2050 ke 2060 kemungkinan orang Islam dah sama banyak dengan orang yang bukan Islam di France. Kemungkinan lebih banyak orang Islam daripada orang bukan Islam di Perancis. Dia punya meningkat statistik naik. Penghinaan tiap-tiap hari terus hina. Lagi pula ini ISIS bahal, Boko Haram, Syababnya, apa-apa lagi lah. Lagi buruk lagi dalam Islam. Tapi makin ramai pula orang yang masuk Islam. Inilah Al-Quran menyebut yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka nak hapuskan agama Allah dengan mulut mereka. Tapi Allah menyempurnakan Islam. Banyak yang masuk Islam. Yang lebih menghairankan, yang banyak masuk Islam di barat, orang perempuan tuan-tuan. Mereka masuk Islam, orang perempuan pakai tudung lagi, pergi kerja pakai tudung. Berani lagi. Tapi yang menyedihkan pula, setengah-setengah yang masuk Islam, akibat fahaman yang salah, dibawa kawan-kawan tak betul, dah jadi melampau pula. Sebab mereka tengah semangat. Sebab itu kita sekarang ni, zaman sekarang ni, kita kena tunjukkan Islam yang bersifat ihsan. Jangan nak bergaduh je, asal cakap pasal Islam tu. Kita tunjukkan kelembutan Islam, kemaafan Islam, berlebih kurang dalam Islam. Tak perlu nak tunjukkan sikit-sikit bergaduh-gaduh. Tapi orang pun takut. Dah lah, media sekarang ni sibuk terangkan Islam diganas lah. Kita kena tukar dakwah sekarang. Lembut orang. Jadi tadi berkenaan sifat Rasulullah SAW yang Al-Halim.
Baik, saya teruskan bacaan di sini. Paragraf di bawah sekali, muka surat 238 ya. Paragraf di bawah. Adapun sifat al-hilmu pula, kita boleh melihat sifat yang mulia ini pada seseorang apabila dia berdepan dalam hal-hal berikut ini. Apabila ada orang yang mencaci dan menghinanya, jika dia dapat mengawal marahnya dan bersifat ihsan pula dengan orang yang menuduhnya, maka dia adalah orang yang al-hilm. Contohnya apabila seorang ulama terkenal bernama Imam Sya'bi rahimahullah dicaci dan dimaki oleh orang tertentu, beliau berkata, jika benar apa yang kamu katakan, semoga Allah mengampuni diriku. Adapun jika tidak benar apa yang kamu katakan, semoga Allah memaafkan kamu. Saya ulang sekali lagi ini sifat al-hilm. Sebab beza antara sifat sabar saja dengan hilm ni. Hilm ni dia mendoakan orang. Sifat sabar ni contohnya, kalau orang caci maki kita, pada sabar dia tak balas lah. Dia kata, kalau benar apa yang kamu sebut, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa saya. Tapi jika sekiranya salah apa yang kamu sebut, mudah-mudahan Allah Ta'ala lungkupkan kamu. Sabar juga. Pasal apa? Dia tak balas. Orang tu caci kita caci balik, itu maknanya dah tak sabar. Tapi dia caci kita tenang, tak balas, itu sabar dah. Cuma dia jenis sabar yang tak boleh kontrol. Dia tak balas, tapi kalau tak betul, Tuhan musnahkan kau. Ini sabar biasa. Tapi al-halim, kalau benar kamu kata begitu, semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa saya. Tapi kalau jika sekiranya tidak benar, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa Tuhan hamba. Ini lembut sikitlah bahasa. Gini tuan-tuan, al-halim. Senang je. Tapi nak buat, boleh. Susah tu. Selalunya kalau saya dengar, kalau tak betul, biarlah kau salah. Balasan, semoga betul-betul Tuhan balas kau dengan api neraka. Itu marah sangat. Sabar marah dulu. Dan sabar ni pula dia ada macam-macam jenis. Dia sabar dalam menghadapi karinah masyarakat, terutama orang yang bersabar dalam dakwah. Orang yang berdakwah ni paling banyak kena sabar. Dan bersifat al-halim, pemaaf. Pasal dia berdakwah. Kalau kita bercakap sama, sama kepala dengan dia pun suka benda-benda tak seronok. Kita pun cakap benda, memang dia suka. Tapi kita tegur dia, istilah orang terperadang. Ini yang kita kena sabar. Jadi Imam Sya'bi, saya sebut tadi, Imam Sya'bi ni, dia ulama terkenal, perawi hadis, dan dia hidup bersama-sama dengan para sahabat Nabi SAW, tapi tidak dapat berjumpa Rasulullah. Ini Imam Sya'bi, ulama tabi'in. Tabi'in hidup bersama dengan para sahabat, tapi tidak dapat berjumpa Rasulullah SAW. Jadi dia orang alim. Selalunya orang-orang saleh, orang alim, makin hebat ilmu dia, makin hebat ibadahnya, makin hebat kedudukan, selalunya makin hebat ujian. Sebab itu saya kadang-kadang cakap ni pun, saya pun takut juga. Sebab orang-orang ustaz-ustaz ni, orang-orang alim berdakwah, habib-habib contohnya, semakin hebat, tinggi darjat, kadang-kadang ujian pun. Sebab itu kita selalu berdoa, ya Allah, jadikanlah musibah ni yang kita boleh tanggung lah. Macam contohnya, dua minggu lepas saya kasih contoh, Habib Umar Al-Hafiz ni daripada Yaman. Kadang-kadang datang Singapura, ceramah. Sekarang dia pergi sampai dekat Jordan. Saya lihat ni ada satu tube dia punya video tu. Dia pergi Jordan, ziarah Jabatan Fatwa di Jordan. Habib Umar Al-Hafiz. Jadi dia kasih ceramah dalam majlis fatwa ni, satu bilik kecil tu. Dia kasih ceramah, mufti-muftinya dengan dia punya orang-orang jawatan besar-besar semua di bawah.
sebab nak menghormati orang alim. Hebat Habib Umar. Dan Habib Umar juga orang yang di antara orang yang paling banyak dicaci orang. Saya pernah tengok ada orang tulis dia caci, dia hina, dia kata teruk-teruk dengan Habib Umar. Saya baca, Masya Allah, banyak pahala Habib Umar ni masa dia. Tapi ada satu ketika, ada seorang ustaz dia cerita, dia kata dia nampak satu ketika Habib Umar, dia jumpa orang yang pernah caci maki dia, dia ambil tangan orang tu, dia cium tangan tu. Macam mana saya boleh? Betul ke? Betul ke? Saya nampak dia cium tangan orang yang pernah caci maki dia cium. Jadi orang tu berfikiran, wahai Umar, dia cakap Habib, aku buat benda yang selalu hina ke, apa salah ke cium tangan aku? Habib Umar jawab satu je, ni Ahli Bait punya adab kan. Kita orang Islam digalakkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Masya Allah. Kita orang Islam, adab Rasulullah SAW membalas kejahatan dengan kebaikan. Tapi ini kena tengok orang juga tuan-tuan, jangan semua sembarang ya. Kalau orang tu seorang ketua, menteri ataupun presiden yang berpengaruh, takut-takut, ini kena tengok juga. Kalau salah tafsiran nanti orang salah faham, nanti kita macam rapat dengan ketua dan takut-takut dia makin berbangga dengan kejahatan. Dia kena tengok orang yang kita nak buat juga, siapa dia. Kalau sekiranya kita rasa dengan rasa hati ni, insya-Allah dengan kita buat kebaikan dengan orang ni, akan berubah sikap dia, berubah, dia tak caci-caci lagi. Kalau ada harapan, kita boleh buat. Tapi jenis yang tak ada harapan, memang degil, memang dah tahu ni jahat betul, tak payah buat, takut disalah tafsirkan. Jadi kita kena faham perbuatan orang-orang alim supaya jangan disalah tafsirkan. Dan satu lagi, kalau orang ni hanya musuh dengan kita, dia tak musuh dengan masyarakat Islam, dia tak hina Nabi, dia tak memusuhi umat Islam, dia cuma musuh kita je, benci kita, tak tahulah masalah apa, mungkin rumah kita besar, kereta besar, dia musuh, benci. Orang macam ni kita cium tangan, mudah-mudahan berubah perangai. Ingat kita ni mentang-mentang ada rumah flat 5 bilik, contohnya dia pun dengki, kita salam, dia pun lembut, nanti dia dah jahat lagi dengan kita. Saya teruskan bacaan di sini. Lihat betapa hebatnya sifat al-hilmu ini, iaitu lebih hebat dari sifat sabar itu sendiri. Kerana jika sabar saja, tentu Imam Sya'bi hanya mendiamkan diri apabila dihina. Tetapi sifat al-hilmu bukan sahaja mendiamkan diri, bahkan mendoakan pula kebaikan dan keampunan bagi si pencaci tadi, jika tuduhannya tidak benar, maknanya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi Al-Quran pun tuan-tuan ada menyebut tentang sikap orang-orang jahat ya. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza khatabahum jahilun qalu salam. Wahai Rasulullah, wahai orang-orang beriman, ini sifat-sifat orang yang beriman ni, apabila orang-orang yang jahil, orang-orang yang jahat berkata kata-kata yang tidak baik, orang yang beriman ni dijawab qalu salam. Tak apalah, mudah-mudahan Allah Taala memberi hidayah kepada kamu. Tidak lagi mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, doa kebaikan. Begitu juga dalam Al-Quran menyebut khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wahai Muhammad, hendaklah kamu berikan kemaafan, menyuruh kepada kebaikan, dan wa'rid 'anil jahilin, dan kamu jangan layanlah orang-orang yang mulutnya jahat, doakanlah kebaikan untuk mereka. Saya tertarik dalam kajian saya berkenaan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ni. Mana Nabi memanglah tak layan sangat orang-orang yang cakap kotor-kotor. Tapi yang amat saya heran, akhlak Nabi SAW, baginda jarang menyebut keburukan, kejahatan orang tersebut apabila mereka
dah istislam, maknanya mereka dah mengaku kalah, mereka dah, baiklah wahai Muhammad, kamu nak bunuh aku, bunuhlah, aku dah mengaku kalah. Nabi tak pernah menyebut kejahatan. Saya kasih contoh, antara musuh Rasulullah yang paling membenci Nabi dan ingin bunuh Nabi, tapi akhirnya masuk Islam, iaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan, tahu tak para hadirin macam mana beliau masuk Islam? Saya dah ceritakan, tapi saya ulang balik kerana berkenaan tajuk kita ni, Al-Halim. Nabi tak sebut pun keburukan. Iaitu di mana apabila Rasulullah dan para tenteranya nak masuk bumi Mekah, nak menakluki Mekah. Jadi Abu Sufyan dah takut sebab tentera Mekah dah tak kuat lagi. Dan Abu Sufyan masih menjadi musuh ni. Kebetulan Abu Sufyan dengan pakcik Nabi Abbas bin Abdul Muttalib dulunya kawan rapat. Jadi Abbas dah masuk Islam. Abu Sufyan jumpa, cari Abbas di mana, dan apabila bertemu, dia kata, wahai Abbas, mintalah kepada Muhammad supaya apa? Supaya memberikan rahmatlah, makna kebaikan kepada penduduk Mekah, janganlah bunuh, jangan, kalau boleh saya pun jangan dibunuh. Dia dah takut, dia tahu dia musuh. Jadi Abbas ni pakcik Nabi pun akhirnya bawa jumpa kepada Rasulullah SAW. Ini masih berperang ni tuan-tuan. Rasulullah dengan tentera nak masuk Mekah, berperang ni. So Abu Sufyan dah takut. Jadi Rasulullah jumpa. Apabila Abu Sufyan dibawa kepada Rasulullah, agak-agak terbayang, saya bila baca sejarah ni, kalau kita, ini musuh paling ketat ni. Ini yang selalu buat kacau. Habis perang Uhud, perang Khandaq, ini yang buat kacau. Bayangkan kita kalau kita berdepan ni, nak datang. Ini orang ni. Habislah, kalau ISIS kan, habis. Tapi Rasulullah, bila sampai ke Abu Sufyan, apa Rasulullah? Pertama sekali Nabi tanya apa? Tak disebut pun keburukan Abu Sufyan, tak disebut pun kejahatan Abu Sufyan, tak diungkitkan keburukannya selama ni. Nabi cuma sebut satu. Malaka ya Abu Sufyan, apa yang dah berlaku kepada kamu wahai Abu Sufyan? Tidakkah kamu tahu bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah? Itu yang Rasulullah nakkan daripada orang-orang Mekah. Itu nak beriman saja. Malaka ya Abu Sufyan, apa kena dengan kamu Abu Sufyan? Tidakkah kamu tahu bahawa ini tidak ada Tuhan melainkan Allah? Sehingga Abu Sufyan pun mengaku, wahai Muhammad, sungguh baik budi pekerti kamu, tapi saya susah nak terima ajaran kamu. Nabi tanya lagi, malaka ya Abu Sufyan, tidakkah kamu tahu bahawa aku ini Rasulullah? Bukti dah banyak. Akhirnya sampai Abbas bin Abdul Muttalib ketika itu, dia tahu ini Abu Sufyan ni memang bila-bila masuk boleh kena bunuh, pasal musuh. Belum ada perjanjian damai, tak ada, memang tengah berperang. Jadi Abbas kata, wahai Abu Sufyan, kalau kau tak mau beriman, aku bunuh kau. Pasal apa? Memang ni dalam keadaan perang. Kamu datang menyeluduk ni pun salah juga ni. Jadi wahai Abu Sufyan, sebab ni kawan baik lama. Jadi biarlah ini kawan baik aku, biar aku yang bunuh dia tu. Pasal dia musuh. Wahai Abu Sufyan, kamu tahu ni kebenaran. Kalau kamu masuk Islam, aku bunuh. Akhirnya mengaku juga Abu Sufyan, baiklah kalau itu, aku masuk Islam dia. Ini bukan paksaan tuan-tuan. Sebab Abbas bin Abdul Muttalib dengan Abu Sufyan, orang kata istilahnya, kalau bahasa budak-budak panggil kamcing lah, kamcing. Kawan member selama biasa. Jadi dia tahu ni Abu Sufyan, dia tahu Islam tu benar. Degil. Ada batu kat kepala dia. Contohnya di bahasa orang Melayu. Akhirnya masuk Islam. Saya pun bila baca subhanallah. Ini bukan Abu Sufyan, ramai lagi yang musuh-musuh Nabi masuk Islam. Nabi tak sebut satu pun keburukan mereka depan mereka. Tak sebut pun kejahatan mereka. Tak ungkit langsung keburukan. Mereka masuk Islam. Ali bin Hatim, Ikrimah bin Abi Jahal, ini semua musuh-musuh ketat. Yang ketua Taif, jahat tu, akhirnya masuk Islam. Nabi tak sebut pun keburukan. Kalau kita macam
Satu, awak dulu pernah curi ke saya. 2, 3 rumah saya. Habis. Anak saya mungkin kan. Tapi kita, yalah, saya cakap ni pun saya mudah-mudahan cuba amalkan tuan-tuan. Ini sekarang ni keadaan masyarakat Islam fitnah ni. Dengan fahaman ganasnya, melampaunya, fahaman yang bukan-bukan, diajar. Ada yang baru masuk Islam menjadi kumpulan pelampau ni, bunuh orang yang tak berdosa. Islam dah jadi fahaman yang orang membenci. Jadi kita kena tunjukkan sekarang ni, bukan lagi sifat yang kasar ni, kena tunjukkan kelembutan Islam. Jangan nasi nak bergaduh. Tunjukkan kebaikan Islam, tunjukkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat dunia, insya-Allah. Jadi Islam ni bukan hanya ibadah. Ada orang faham kalau buat ibadah ni ambil berat. Buat akhlak tak apalah. Macam Tuan Mufti kita sebut, ada orang Islam dia nampak Tuhan apabila masuk masjid. Apabila keluar masjid, Tuhan ke mana, dia ke mana. Letak kereta sembarang, cakap kotor-kotor, mengumpat, mencuri, rasuah. Habis masuk masjid, bukan menjaga. Ini masuk masjid, kaki kanan dulu. Kaki kanan dulu. Satu betul-betul, silap. Betul-betul menjaga. Keluar masjid, habis. Jadi, Islam ini, dua perkara yang tidak boleh dipisahkan. Ibadah dengan akhlak. Sebab itu orang yang ibadah hebat macam mana, tuan-tuan? Kalau akhlak buruk, Nabi kata masuk neraka. Ibadah hebat macam mana pun, kalau akhlak buruk, Nabi kata masuk neraka. Bukti ini ialah, sebagaimana saya selalu sebut, seorang wanita di mana para sahabat berkata, ya Rasulullah, ada seorang wanita ni, dia ibadahnya bagus, sembahyang puasa, tapi dia sering menyakiti jiran. Nabi kata, perempuan ni ahli neraka. Ahli neraka. Dia ibadah apa? Tapi dia suka menyakiti jiran. Jadi ibadah dengan akhlak tidak boleh dipisahkan. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung ke jam 10 ni. Dan satu lagi, selalunya kita sebelum mengakhiri majlis kita, itu jam tu 10:05, jam saya 10. Satu lagi, antara doa, tuan-tuan, antara doa yang boleh mendidik kita ni memiliki sifat al-hilm, al-halim yang dicintai, disukai oleh Allah Ta'ala. Antara doanya ialah mendoakan keampunan kepada setiap orang-orang Islam, mukmin, mukminat, muslim, muslimat. Ini antara doa yang boleh mendidik kita ni menjadi orang yang al-hilm, dicintai sifat ini oleh Allah. Macam mana? Doa. Ya Allah, Allahumma ghfir li jami'il mu'minin wal mu'minat. Macam doa khatib Jumaat. Khatib Jumaat, khutbah kedua kan sebut, Allahumma ghfir li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunkanlah dosa segenap orang-orang yang beriman, mukmin, mukminat, muslim, muslimat. Kita pun amin, amin. Tahu tak apa makna kita amin? Kita amin kan maknanya orang-orang yang pernah jahat dengan kita, orang-orang yang dengki dengan kita, orang yang pernah kita mungkin tak suka dengan orang tu jahat, orang Islam. Tanpa kita sedari, kita dah memaafkan orang. Sebab apa kita doa, ya Allah ampunkanlah dosa setiap orang mukmin, mukminat, muslim, muslimat, semualah. Pernah kita doa, ya Allah ampunkanlah dosa orang mukmin, mukminat, muslim, melainkan jiran saya. Boleh? Tak boleh. Kita dah merangkul. Ya Allah ampunkanlah dosa orang muslim, melainkan Muslim Mubarak. Contohnya, ni orang tak suka Mesir ke presiden. Sekarang kecoh juga yang Mesir ni gaduh-gaduh. Kita rangkul. Sebab apa sampai begitu sekali? Ampunnya semua sekali. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kepada hamba-hamba yang ada sifat al-hilm, lebih kurang. Sebab kalau Allah Taala nakkan semua orang boleh beriman. Kalau Allah Ta'ala nak semua orang jadi orang baik. Mungkin kerana kejahatan orang tertentu, Allah Ta'ala nakkan kita ni pahala lebih. Tuan-tuan, kerana jahat orang tu, kita sabar, kita dapat pahala. Cuma kalau semua baik je, kita pun tak ada sabar, dah kurang pahala. Contohnya, ini orang alim kita tafsiran. Kadang-kadang dengan sikap jahat orang tertentu,
kita sabar, darjat kita pun naik. Jadi kadang-kadang ada juga ada hikmat. Tapi bukanlah kita nak cari musuh tu, tapi ini antara hikmat. Baik, jadi insyaAllah ini doa untuk menanamkan dalam hati kita ni sifat kemaafan kepada sekian umat Islam. Melainkan kalau orang tu jahat, orang tu zalim, itu dia dengan Allah Ta'ala. Mungkin dia tak lepas, kita tak tahu. Tapi kita ni nak tanamkan supaya kita doakan kebaikan untuk semua orang Islam. Dan satu lagi kelebihan yang tuan-tuan sikit lagi mendoakan keampunan kepada semua umat Islam. Ada satu lagi kelebihan besar yang ramai dah tahu, ada ramai juga tak tahu. Iaitu Nabi SAW memberi khabar gembira kepada kita, sesiapa man istaghfara, sesiapa yang mendoakan keampunan kepada orang-orang Islam, maka setiap mukmin ni yang kita doakan, mukminah, satu pahala. Satu orang Islam, kalau kita ampunkan keampunan, minta doa keampunan, satu orang beriman dapat satu pahala. Tuan-tuan, zaman sekarang ni, umat Islam ada berapa ramai? Ada 1.6 bilion. Ini bancian yang lebih kurang 1.6 bilion. Tapi ada tempat-tempat yang tidak dibanci. Kita tak tahu. Mungkin ada lebih. Di India, di China, orang Islam tak dibanci. Mungkin 1.1 bilion. Ini yang masih hidup sekarang. Orang Islam yang dah meninggal, tak tahu berapa banyak. Jadi kita doakan keampunan kepada semua umat Islam yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia. Jadi maknanya pahala kita berapa banyak? Bukan 1.7, mungkin 3 bilion pahala kita dapat malam ini. InsyaAllah kita doakan keampunan kepada semua umat Islam. Kita baca 3 kali. Siapa yang tak hafal, doakan saja. Siapa yang dah hafal, baca sama-sama. Kemudian kita tutup majlis dengan baca doa. Doanya macam khatib Jumaat. Allahumma ghfir li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Yang masih hidup dan telah meninggal. Sering baca doa ni supaya dapat bukan saja kelebihan besar pahala, tapi ditanamkan dalam diri kita sifat al-hilm, kemaafan. Jadi kita baca sama-sama Allahumma ghfir 3 kali, kemudian baca selawat dan kita tutup majlis dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم أمة محمد، واسترنا واستر والدينا واستر أمة محمد في الدنيا والآخرة. اللهم لا تدع في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.